الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياه وإياكم عنها. أما بعد. Pertama-tamanya, selama-lamanya mari kita manjatkan sedikit kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk mendirikan satu ibadah yang sangat special hanya saya ada pada bulan Ramadan, iaitu ibadah solat sunat tarawih dan solat sunat witir. InsyaAllah mudah-mudahan berkekalan momentum ini sehingga ke akhir Ramadan insyaAllah. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan surau Raudah atas kesudian dan kebenaran untuk pihak MAPIM, iaitu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, untuk kita datang ke surau ini untuk kita buat perkongsian dan juga kita bawakan peluang untuk para tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian insya-Allah untuk yang ingin memberi infak kepada gerak kerja MAPIM. Apa-apa update tuan-tuan boleh pergi ke laman sosial MAPIM, iaitu MAPIM Malaysia. Tuan-tuan tag saja di Facebook ada, seterusnya di Instagram, YouTube dan di TikTok itu baru insya-Allah. Dan ada kawan saya juga di luar sana ada buka kupon infak bagi siapa yang sudi. Kita ada bukakan kupon infak untuk gerak kerja dalam negara dan juga di Syria insya-Allah. Baik. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan sedikit berkaitan apa yang orang utara sebut sebagai specialty of Ramadan, yakni kelebihan bulan Ramadan sendiri. Dan para ulama sebut kelebihan bulan Ramadan ini terbahagi kepada tiga. Pertama yang disebut as-siyam, yang kedua yang disebut al-qiyam, dan yang ketiga yang disebut al-Quran. Kita pergi pada bahagian yang pertama, iaitu as-siyam. Nabi SAW sebut, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Adapun dosa-dosa yang tersebut adalah dosa-dosa kecil. Sekalipun dosa-dosa besar, perlulah kepada taubat kepada Allah SWT. Jadi inilah kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, iaitu pada siang harinya kita penuhkan bulan Ramadan dengan satu ibadah special, iaitu puasa sendiri. Dan Nabi sebut dan ulama sebut pembahagian kepada puasa ini perlulah kita untuk puasa 7 anggota. Kalau biasanya kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi yang lebih tepat, lebih perlu kita lakukan adalah puasa 7 anggota. Yang ini pertamanya kita puasa mulut kita. Puasa mulut kita daripada bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, bergosip dan sebagainya. Dan Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata baik ataupun lebih baik dia diam. Jadi itu yang pertamanya. Yang kedua, puasa dalam bulan Ramadan ini menjaga mata, puasa mata, menjaga pandangan daripada melihat perkara yang haram. Dan kalau kita lihat Nabi sebut dalam hadis yang lain, as-siyamu junnah. Puasa ini adalah benteng. Benteng daripada apa? Daripada dua benda. Pertamanya, benteng diri kita daripada melakukan maksiat, dan yang kedua, puasa ini akan menjadi benteng kita daripada masuk ke dalam api neraka Allah SWT. Jadi kita ambil peluang dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita menjaga pandangan. Seterusnya yang ketiga, puasa, ini puasa telinga. Puasa telinga kita daripada mendengar perkara yang tidak berfaedah, seperti yang tadi saya sebut. Kalau kata ada fitnah dan sebagainya, kita cuba elakkan perbincangan tersebut, kerana perbincangan tersebut tidak membawa faedah kepada kita. Yang keempat, puasa tangan. Kan kita lihat hari di media sosial banyak sangat isu. Kita kalau ada bahasa orang utama bagi pedok tangan kita ni dia bertulis perkara-perkara yang boleh mengundang fitnah, kan? Dan jangan kita terlalu cepat untuk memberi komen tentang apa saja yang berlaku di dalam atau di luar negara itu. Berhati-hati kalau kita nak type apa, berhati-hati. Takut-takut yang kita sebarkan, yang kita tulis adalah suatu benda yang salah, dan benda itu akan berangkai-rangkai, takut kita akan mendapat
dosa daripadanya. Wal'iyahzubillah. Itu yang keempat, puasa yang keempat. Yang kelima adalah puasa menahan perut daripada itu, menahan daripada makan dan daripada menahan perut dengan lapar dan dahaga. Dan Nabi sebut perlulah seseorang yang berpuasa itu berhati-hati, jangan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga. Takut-takut nanti dia tidak akan dapat apa-apa melainkan dua benda itu, lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Dia tak jaga anggota-anggota lain di dalam masa waktu dia berpuasa itu sendiri. Dan seterusnya lagi disebut oleh para alim ulama, iaitu puasa kaki, kan? Puasa kaki kita daripada pergi ke tempat-tempat maksiat. Dan yang terakhir adalah puasa kemaluan. Jadi 7 perkara ini ataupun 7 anggota ini perlu seiring dengan perbuatan kita berpuasa di siang hari, insya-Allah. Jadi dengan asbab kita menjaga 7 anggota ini, mudah-mudahan kita mendapat apa yang Nabi sebut, ghufira lahum ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa kita yang terdahulu, insya-Allah. Dan kesempatan ini saya nak kongsikan antara sunnah yang boleh kita lakukan ketika buka puasa, kan? Ambil peluang, antara sunnah yang boleh kita lakukan ketika buka puasa adalah pertamanya, sebelum kita buka puasa itu adalah kita banyakkan berdoa. Dan kata Nabi SAW, mafhumnya, antara doa yang tidak ditolak adalah pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang berpuasa. Jadi ambil peluang kita ketika mana kita berpuasa untuk perbanyakkan doa sebelum berbuka. Dan itulah waktu yang dipanggil waktu mustajab berdoa. Seterusnya, antara sunnah lain ketika mana berpuasa, ketika mana hendak berbuka puasa, hendaklah kita membacakan satu doa yang disebut oleh baginda Nabi, idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika mana Nabi hendak berbuka puasa, Nabi akan baca satu doa, dhahaba az-zama'u wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajr, yakni telah hilang dahaga dan telah basah tekakku, wa thabata al-ajr, dan mudah-mudahan dengan asbab kita berpuasa mendapat pahala daripada Allah SWT. Kerana kita tahu Nabi sebut di antara 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa adalah pertamanya saat dia berbuka puasa itu sendiri, dan yang kedua ketika mana dia membawa pahala puasanya menghadap kepada Allah SWT. Jadi ini adalah sunnah ketika berpuasa. Selain itu disebut oleh baginda Nabi, antara sunnah ketika berbuka puasa adalah kita dahulukan berbuka puasa dengan rutab, disebut hadis rutabat, yakni kurma basah. Seandainya tidak dapat kita untuk berbuka puasa dengan rutabat, kurma basah, carilah yang disebut sebagai tamarat, yakni kurma kering. Adapun kalau kurma kering pun tidak, hanya memadai dengan seteguk air. Ini sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan selepas sahaja kita berbuka puasa, maka sunnah yang lain adalah segeralah kita untuk menunaikan solat sunat maghrib. Jangan hanya kita fokus dalam berbuka puasa, kita buat satu perkara wajib tapi kita meninggalkan perkara wajib yang lain, ataupun kita melambatkan perkara wajib yang lain, takut berkurang pahala kita. Jadi inilah kelebihan yang telah diberikan oleh umat bagi Nabi Muhammad SAW, iaitu as-siyam. Keduanya adalah al-qiyam. Nabi Muhammad SAW sebut, hadis yang lebih kurang hadis yang saya baca tadi, tapi ditukar satu perkataan, iaitu man qama Ramadan. Tadi shoma, ini disebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membangunkan malam dalam bulan Ramadannya dengan mendirikan solat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, ghufira lahu, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kita tahu di dalam bulan Ramadan ini ada satu amal ibadah yang sangat spesial yang ada dalam bulan Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Momentum yang kita ada sekarang ni kekalkan sehingga penghujung akhir Ramadan, dan mudah-mudahan ada lanjutan daripada hasil tarbiyah Ramadan ini. Sebab apa? Kita tahu di penghujung Ramadan ada satu malam yang sangat spesial, dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan dengan kita beramal apa yang kita beramal sekarang ini, kita tingkatkan lagi, kita kukuhkan lagi. Tambah pula selain daripada kita bersolat sunat tarawih, kita ada solat sunat ba'da isya. Kekalkan perkara tersebut. Mudah-mudahan kita mencapai satu malam yang dipanggil lebih khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ambil peluang di dalam bulan Ramadan untuk kita tingkatkan amal ibadah kita, insya-Allah. Ini yang disebut sebagai al-qiyam. Dan janganlah menjadi perbahasan ataupun perbalahan di antara kita sama ada nak buat 8 atau 20. Dipersilakan, kedua-duanya itu adalah sunnah baginda Nabi, kan? Walaupun pada zaman Nabi hanya berlapan, seterusnya pada zaman Sayyidina Umar mengajak sahabat-sahabat untuk melakukan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dua-dua ini sunnah Nabi. Sebab apa Nabi sebut? Alaikum bisunnati
wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah ke atas kamu untuk mengikuti atau mengikuti sunnah aku, ini sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya Nabi telah tak ada, ikutlah sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, ikutlah sunnah para khalifah 4, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, yang mana mereka ini ar-rasyidin, telah dibimbing oleh baginda Nabi, al-mahdiyyin, mereka ini telah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Jadi tidak ada masalah nak buat 8, nak buat 20, dipersilakan. InsyaAllah di sana akan ada pahalanya. Baik, seterusnya bila sebut tentang Ramadan, setelah al-siyam, al-qiyam, di mana di sebelah pagi kita buat ibadah puasa, dan di sebelah malam dia buat ibadah bangun malam dengan solat dan sebagainya. Di sana juga kelebihan bulan Ramadan ini dipanggil sebagai Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan di mana turunnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada umat manusia. Jadi insya-Allah dengan berkat bulan Ramadan turunnya Al-Quran, kita ambil peluang untuk meningkatkan bacaan kita, meningkatkan bacaan Al-Quran. Dan kalau kata seorang ayah itu pandai baca Quran, ajak anak-anaknya untuk bertilawah bersama. Kalau kata seorang ibu pun pandai baca Quran, ajak anak-anaknya untuk bertilawah bersama. Kalau kata anak mungkin yang pandai, maka anak ajak ibu dan ayahnya untuk bertilawah bersama. Kerana Al-Quran ini sangat hebat. Disebut dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Setelah itu dalam hadis juga disebut Al-Quran ini di hari akhirat akan datang sebagai dua bentuk, dalam dua bentuk. Pertamanya Al-Quran akan datang hujjatul laka, Al-Quran akan menjadi pembela kamu. Yang keduanya disebut Al-Quran hujjatu alaika. Tadi laka ini alaika, yakni Al-Quran akan datang sebagai pendakwa oleh kamu. Jadi kitalah yang pilih, sama ada kita nak menjadikan Al-Quran ini sahabat kita, ataupun kita nak menjadikan Al-Quran ini musuh kita. Wal'iyahzubillah. Jadi insya-Allah ambil peluang. Kalau kata sebelum ini mungkin ada dalam telefon kita recent app, iaitu aplikasi yang selalu kita buka adalah WhatsApp, Facebook. Kalau mungkin anak-anak muda selalu buka Instagram, TikTok dan sebagainya. Ambil peluang dalam bulan Ramadan, tukarkan recent app kita menjadi Al-Quran. Al-Quran yang selalu kita buka. Ada ruang dan masa buka Al-Quran, baca dalam semuka dua. InsyaAllah berkat bulan Ramadan ini akan terbina, akan bertambah kasih sayang kita untuk membaca Al-Quran lebih lagi. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi bila mana masuk dalam bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Disebut dalam hadis, Nabi akan bertilawah atau bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi ambil peluang ini insya-Allah. Dan inilah yang dikatakan sebagai kelebihan di dalam bulan Ramadan, as-siyam, al-qiyam dan Al-Quran. Selain itu Nabi SAW sebut sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah MAPIM Malaysia kita memberi ruang, ada membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan yang ingin bersama-sama dalam gerak kerja MAPIM, sama ada gerak kerja itu domestik dan di dalam negara ataupun gerak kerja di luar negara. InsyaAllah tuan-tuan boleh lihat sahabat saya buka kupon infak di luar sana, boleh berinfak, tak kisah berapa banyak yang tuan-tuan inginkan. InsyaAllah di sana akan ada kelebihannya. Nabi SAW sebut, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat atas urusan orang Islam, maka dia tidak termasuk dalam orang Islam. Dia tidak termasuk dalam kalangan orang Islam itu sendiri. Jadi berhati-hati. Walaupun hadis ini dikatakan sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif, akan tetapi di sana ada banyak hadis yang lain yang mampu dijadikan sokongan, yang mampu dijadikan rujukan terhadap hadis tersebut. Di antaranya hadis yang mana Nabi sebut, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin, orang yang beriman itu di antara orang yang beriman lain bagaikan satu binaan yang mana mereka ini yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menguatkan di antara satu sama lain. Jadi kita ambil inisiatif untuk kita ambil berat tentang urusan umat Islam. Hatta kalau siapa kita dia ada sahabat kita Allah SWT di Masjid Al-Aqsa diserang dan sebagainya. Dan baru ni pun bila ditulis saya dapat update tadi, lebih kurang 100 orang sahabat kita di sana ditangkap, tercedera lebih kurang 150. Jadi kita ambil peluang yang saya sebut tadi, doa
orang yang berpuasa ini adalah mustajab, ambil peluang kita untuk kita doakan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Selain itu, Nabi SAW sebut, Allah SWT sebut dalam hadis, dalam ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak selama-lamanya kamu akan mendapat kebaikan melainkan kamu menginfakkan ataupun bersedekah dengan apa harta yang kamu paling sayang. Dan insya-Allah baru-baru ini ketika mana kita buat perkongsian tentang MAPIM di sebuah surau di sekitar Bangi, tengok-tengok bila mana malam tu kita nak kira wang sebagainya untuk diaudit, berjumpa satu utas gelang emas, insya-Allah kan. Jadi nak kata hebat masyarakat kita setempat ini menginfakkan harta yang terbaik. Jadi insya-Allah, sebab apa, yang harta yang tuan-tuan telah berikan ini bukan untuk MAPIM sendiri, kita nak berikan manfaat kepada ummah sendiri. Sebab itulah setiap kali gerak kerja yang MAPIM lakukan, kita akan update di media sosial. Tuan-tuan boleh tengok di media sosial MAPIM, yang saya sebut tadi di Facebook ada. Dan kalau kata gerak kerja itu gerak kerja domestik, tuan-tuan boleh lihat apa package yang kita sediakan, iaitu tuan-tuan boleh tengok di www.bantuummah.com. Kalau kata package itu luar antarabangsa, tuan-tuan boleh lihat di www.rayuansyria.com. Jadi insya-Allah kita buat satu perniagaan yang dikatakan oleh Allah sebagai perniagaan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur. Satu perniagaan yang tak akan pernah rugi, iaitu bersedekah, berinfak kepada Allah SWT. Hatta di dalam surah Al-Munafiqun Allah sebut orang yang telah meninggal dunia, dia minta kepada Allah untuk kembali ke dalam dunia untuk buat satu ibadah yang dipanggil sebagai ibadah sedekah, kan? Jadi dia tak minta untuk buat ibadah lain, dia tak minta untuk buat solat, dia tak minta untuk baca Quran, dia tak minta untuk buat amal ibadah lain. Agar tetapi pilihan ataupun keinginan yang dilakukan pada bila mana dia minta kepada Allah hanyalah untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Jadi kita ambil peluang di dalam bulan Ramadan yang kata Nabi sebut antara sedekah yang terbaik adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita bersedekah. Tidak semestinya bersama dengan MAPIM, mesti tuan-tuan pun boleh. Di luar sana banyak lagi NGO ataupun program-program yang boleh tuan-tuan infakkan. Hatta kalau tuan-tuan infakkan ke dalam surau ini pun adalah yang terbaik. Sebab disebut sedekah yang terbaik adalah sedekah jariah, yang mana selagi mana manfaat dengan harta yang tuan-tuan sedekahkan itu dipakai oleh orang, selama mana orang terpakai, insya-Allah akan masuk pahala ke dalam akaun tuan-tuan. Jadi sebagai perakhiran, saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW sebut, alaikum bil jamaah, kan? Hendaklah kamu kalau nak buat apa-apa di dalam berjamaah, dalam berkumpulan. Dan sebab itulah dari Syed MAPIM sendiri, kami sangat mengadu-adukan mana-mana NGO, mana-mana badan kerajaan dan bukan kerajaan, atau mungkin mana-mana individu yang ingin bersama-sama dengan MAPIM untuk kita buat khidmat kerja ummah, kita buat kerja untuk santun ummah ini. InsyaAllah kita sangat-sangat mengadu-adukan. Boleh jadi tuan-tuan ada kewangan atau tuan-tuan ada idea, dari Syed MAPIM kita ada aset dan kita ada tenaga kerja. Jadi insya-Allah di sana mungkin ada ruang untuk berkolaborasi itu sendiri. Kalau saya sebutkan sedikit, semenjak tahun ini, awal tahun ini, MAPIM kita telah gerakkan disebut sebagai MAPIM Mawib Mobile Clinic dengan kerjasama dengan Mawib, iaitu bas double decker, bas bertingkat yang telah dimodifikasi menjadi sebuah klinik bergerak. Dan klinik bergerak ini sejak daripada awal tahun itu kita telah jalankan ke PPR, ke tempat-tempat yang sukar untuk mendapatkan akses kesihatan. Jadi kita bawakan di dalam klinik bergerak ini ada doktor yang berpengalaman, seterusnya segala perkhidmatan yang disediakan semuanya secara percuma. Dan ada di sana di dalam pas ini ada 4 bilik, 3 bilik doktor, satu lagi bilik bilik farmasi, bilik ubat. Semua ini saja percuma saja. Jadi mungkin tuan-tuan ada keinginan untuk memberi semangat, boleh berbuat sedemikian. Dan selain itu, selain daripada bas double decker mobile clinic ini, kita juga ada bas yang disebut sebagai bas mobile kitchen, iaitu dapur bergerak. Baru ini pun di Masjid Asanah kita telah sediakan juadah berbuka puasa benda lebih kurang tak sia-sia 500 pack makanan untuk orang berbuka puasa di sana.
Semua ini secara percuma saja khidmat yang kita berikan kepada ummah. Bagi kita tahu banyak hadis, dan hadis yang saya bacakan tadi untuk kita ambil tahu, ambil berat urusan umat Islam. 3 MP, MP3, merebut peluang yang ada. Kalau peluang semua kita rebut, MP yang kedua, mencari peluang. Dan kalau kita peluang pun kita dah cari, dan yang ketiga adalah mencipta peluang. Jadi sebab itulah inovasi yang telah MAPIM lakukan, supaya hasilnya apa? Untuk kita terus santun ummah itu sendiri. InsyaAllah Nabi sebut dalam hadis, apakah amalan yang paling terbaik? Bila ditanya oleh sahabat, Nabi sebut sururun tudkhiluhu fi qulubil muslimin. Yang ini, apakah amalan yang terbaik? Nabi sebut kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan gerak kerja yang kita telah lakukan mungkin lepas ini bersama-sama, insya-Allah boleh menjadikan asbab untuk kita masuk ke kegembiraan dalam hati umat Islam, menjadikan amalan tersebut, amal ibadah tersebut adalah amal ibadah yang terbaik. Dengan itu saya dahulukan dengan qul biqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Allah taala.